Okey, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengaji bersama dalam keadaan sihat wal afiat. Dan semoga yang sakit dan yang dalam keadaan kesusahan semoga dipermudahkan, yang sakit diberi kesehatan dan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Okey puan-puan, sebelum kita mula mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan membaca doa belajar. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey puan-puan, minggu lepas kita belajar tentang hamzah wasal. Betul? Hamzah wasal. Hamzah wasal terjadi selalunya pada perkataan fi'il dan isim. Kalau fi'il selalunya pada fi'il apa? Kalau terjadi pada kalimat ada perkataan fi'il, dia pada fi'il amar. Saya ulang, fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Kata kerja, suruh ataupun perintah. Contoh, ud'u, berdoalah kamu semua. Ihdina, tunjukilah kami. Ittakhazu, telah mengambil, ambillah. Okay, jadi dia adalah kata perintah ataupun kata suruhan. Kalau makanlah, kul. Tapi dia tak ada alif. Tak ada alif. Yang ada alif contoh, pukul, idrib, ijlis. Itu namanya fi'il amar. Jadi fi'il amar selalunya hamzahnya adalah hamzah apa? Hamzah wasal. Suara berdengung sangat Berdengung lagi? Okey. Okey, Ustaz. Jadi dia adalah hamzah wasal. Dan hamzah wasal bila berada di awal perkataan dia tidak ada baris. Maka kitalah yang menentukan barisnya. Cara menentukan baris, kalau dia baris depan macam mana? Sekiranya huruf ketika berbaris dhamma, maka hamzah wasal dibaca dengan baris dhamma. Berarti kita tengok huruf ke berapa? Huruf ketiga. Yes, huruf ketiga. Kita tengok huruf ketiga. Kalau huruf ketiga baris depan, maka dia baris depan. Betul. Jadi kalau ud'u jadinya itu kalau baris depan. Tetapi sekiranya huruf ketiga berbaris fathah dan kasrah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris kasrah. Contoh, ihdina, huruf bawah, huruf ketiga berbaris bawah. Jadi kita ikut bawah. Ittakhazu, huruf ketiga berbaris atas. Jadi kita mula dari Bawah. Oh, bawah. Ya, bawah. Bukan atas Dia hanya ada bawah. Kenapa bawah saja? Atas bila?
Atas Bila ada khusus alif lam. untuk betul. Atas untuk alif lam. Alhamdulillah. Berarti puan-puan semua dah faham dan masih ingat teorinya. Okey, jadi untuk hamzah wasal ni ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada bacaan gharib. Ada? Puan Ainal boleh? Okey, Okey, insya-Allah. alhamdulillah. Puan Hamna? Boleh, insya-Allah. Okey, kalau semua boleh, sekarang kita ambil tentang bacaan gharib. Gharib. Ma makna gharib? Apa maksud gharib? Siapa yang tahu apa maksud gharib? Bukan ghaib tapi gharib. Gharib. Apa maksudnya? Baru nak tanya Ustaz tadi. Oh, nak tanya. Ustaz dah tanya dulu macam mana? Kenapa jawab lah? Gharib. Saya punya tak ada kamera ya? Okey, gharib. Gharib ini adalah ghairul adah, keluar daripada kebiasaan. Ataupun bahasa lainnya, pelik, aneh. Bahasa Melayu apa pelik Luar biasa. Keluar daripada kebiasaan. Luar daripada kebiasaan. Contoh, kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau biasanya orang makan guna tangan tapi dia makan terus guna mulut. Biasa yang makan guna mulut ni siapa? Binatang. Kucing, anjing, burung. Tapi kalau yang ni benda yang pelik lah. Orang mandi guna sabun, dia mandi guna pasta gigi, obat gigi. Kan pelik. Jadi dia benda pelik ni ada tapi jarang terjadi. Sekali-sekali saja. Kata Pak Ramli, jarang. Kalau satu banyak-banyak, dua jarang-jarang, lepas tu apa lagi? Tak pernah tengok filem ni? Apa Nujum Pak Belalang? Satu banyak-banyak, dua jarang-jarang, tiga sekali-kali, empat lupa saya. Jawapannya ialah orang kahwin. Orang kahwin satu banyak, kahwin dua jarang-jarang, kahwin tiga ada tapi jarang-jarang juga, kahwin empat sekali-sekali je kita jumpa. Tapi ini tak macam tu ini bukan masalah kahwin, tapi ini adalah bacaan yang gharib, bacaan yang aneh, bacaan yang pelik. Yang pertama ialah disebut dengan tashil. Apa? Tashil. Tashil. Tashil adalah meringankan. Okey, meringankan. Apa yang diringankan? Kita tengok dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Kalau yang tak ada Quran atau tak sediakan Quran, tak apa, saya akan bukakan. Surah Al-Fussilat. Surah Fussilat ni surah keberapa? Muka surat berapa ya? Surah Al-Fussilat. Surah Fussilat. Fatihah bab. Alamak, dah jumpa pula bila cari susahnya lah. Fussilat. Siapa dah jumpa surah Fussilat? 477. Muka surah 477 surah Al-Fussilat ayat berapa tadi? Ayat 44. Fussilat ayat 44.
Surat 481 Ustaz. Ya. Okey, nampak tak? Dah jumpa yang lain? Muka surat 481. Dia berada di ayat 44. Yang lain dah jumpa? Jumpa dah. Dah, alhamdulillah. Kita tengok. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Lepas tu ni bacanya macam mana? Siapa yang tahu? Puan Ros, macam mana Puan Ros? Bacanya Puan Ros? Tak pandai Ustaz. nak try? Boleh sambung lebih utama. Ni tanda wakaf. Sama utama, tapi kita nak berhenti je sebab kita nak ambil yang ni. Kalau puan jumpa ni macam mana bacanya? Siapa yang boleh tolong bacakan? Salah tak apa, nanti kita betulkan. Harakat aja. Bila nak berhenti 2 harakat aja. Kalau berhenti tidak ada panjang, pendek. Ayatuh. Tidak ada satu harakat. Ayatuh. Yang ni yang ni macam mana nak mula? Macam mana nak baca? Ayatuh. Lepas tu macam mana baca dia? Kalau nak baca start dari laula. Tak. Bukan macam tu, bukan macam tu. Ni yang setelah ayatuh tu macam mana bacanya? Ada yang tahu macam mana nak baca ni? Setelah waqaf kan ada perkataan ni. Ni macam mana nak baca? Siapa nak try baca? Ajamiyun. Macam mana? Jamiyun. 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 Okey, Puan Ainal, Puan Ramla bacanya jamiyun. Jamiyun. Ada tanda apa? Jamiyun. Ada tanda kosong bulat hitam kan Ustaz? Okey, Puan Ramla mengatakan bacanya jamiyun. Kalau Puan Ainal macam mana baca? Macam Puan Ramlah, tapi dia tak ada panjang, dia aja. Try baca. Try baca tak apa. Jamiyun. Jamiyun. Okey, Puan Ainal try. Jarib bala khitakun arifan. Cobalah. Kalau kamu tak cuba, kamu tak akan tahu. Jamiyun. Jamiyun. Okey, kalau Puan Dayang macam mana bacanya? Jamiyun. Jamiyun. Puan Raslain ni? Kamu Ustaz. Jamiyun. Okey. Bacaan seperti ini dalam Al-Quran hanya ada satu ni saja. Okey? Hanya ada satu ini sahaja dan dia termasuk bacaan gharib. Bacaan gharib, bacaan pelik. Jadi please take note. Nanti kalau tak, kita tak tahu macam mana nak baca. Dia meringankan. Jadi ada 2 hamzah, yang satu alif. Jadi bacanya bukan a'jamiyun tapi a'jamiyun. A'jamiyun. Yang kedua diringankan. Seharusnya a'jamiyun tapi dijadikan a'jamiyun. Yang kedua tu diringankan. A'jamiyun wa arabi. Bukan ya. Yang pertama yang kedua bukan tapi a'jamiyun wa arabi. Jamiyun. Kiranya alif tu sebenarnya mengganti hamzah. Itu yang jadi Alif yang kepala hitam ini mengganti hamzah. Jadi bunyi tetapi dia tidak sempurna menjadi dia dibaca ringan. Jadinya bukan tapi
A'jami. Diringankan. Mi itu berapa rakaat? Ustaz, Jamiyun. Ya Baramna? mi itu berapa rakaat? Jamiyun. Harkat. Harkat. Okey. Berapa rakaat? Dia tak, Jamiyun. ini sama je. A'jamiyu. Dia berdua harkat sebab masuk waw. A'jamiyu wa arabi. Jami. Jamiyun. Cepat bukan Jamiyun. tapi baca cepat. A'jami. A'jamiyu. Jamiyun. Jamiyun. Okey, try dari Puan Ramnah, try baca. Jamiyun. Salah, bukan bukan tapi Jamiyun. Betul Ustaz. sekali lagi. Sekejap. Jamiyun. Seperti itu. Betul. Alhamdulillah. Puan Ainal. Jamiyun wa arabi. Okey, alhamdulillah. Puan Dayang. Jamiyu. Sekali lagi. Jamiyu. Bukan tapi diringankan. Kan seharusnya seharusnya tapi diringankan yang kedua menjadi Jamiyun. Puan Ros. Jamiyun. Lagi. Jamiyun. Macam tu tak? Jamiyun. Dari ini hanya terjadi satu ini je dalam Al-Quran. Jadi pastikan di take note. Nanti kalau tak, ketika sampai ke sini tak tahu nak baca. Dia ada tanda apa Ustaz? Ada kalau bacaan dia ada tanda apa? Dia disebut dengan tashil. Biasanya dalam Al-Quran tepi sini ada tulisan tashil. Ada tak? Dia tanda jalan tu lah. Saya punya Quran tak ada. Saya tengok. 4, berapa tadi muka surah 488 ni? 481. 4 apa? 44. 4 481. Jamiyun. Jamiyun. Dekat Quran saya ada tulisan tashil. Dekat tepi ni. Oh, dia bulat nah. Dekat tepi sini belah sini. Ada tulisan tashil. Tashil itu maksudnya meringankan. Jadi hamzah yang kedua diringankan. Ada tak? Dekat Quran Puan Ramnah ada tak? Sini, dekat tepi sini. Apa dia tu? Ada tulisan tashil. Dia ada tanda je. Saya punya dia ada tanda saja. Ada tanda tak? Saya rasa semua Quran ada walaupun tanda bulat. Kalau saya ada tulis tashil. Ingat, jadi membacanya A'jamiyyu wa Arabi. Okay, sama-sama. Jamiyun wa Arabi. Jamiyun wa Arabi. Boleh tak kita buat catatan meringankan huruf hamzah kedua? Boleh tak? Dalam bacaan. Meringankan huruf hamzah kedua dalam bacaan. Meringankan huruf hamzah kedua dalam bacaan. Jadi yang huruf hamzah pertama biasa tapi yang kedua seharusnya jadi A'jamiyyu wa Arabi. Jamiyun. Okey, jadi dalam Al-Quran hanya ada satu dan itu disebut dengan apa tadi? Disebut dengan apa?
Tashil. Maksud tashil adalah meringankan. Tashil Itu meringankan. yang pertama. Yang kedua, Nakal. naql. Naql. Memindahkan. Naql memindahkan. Tengok surah Al-Hujurat. 11. Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Surah keberapa ni? 515. Surah 515. Ayat berapa tadi? Ayat 11. Ayat 11. ayat 516. 516. Ni yang bawah. Yang bawah. Okey, macam mana cara bacanya? Try Puan. Siapa dulu nak baca? Sampai dekat iman ni je. Bi'sa sampai iman. Siapa dulu nak try baca? Bi'sal ismu. Okey, Bi'sal ismu. Puan Ramlah dah baca. Bi'sal ismu. Puan Ainal, try. Betul. Masalahnya nak pindahkan yang mana, apa yang dipindahkan Ustaz? Kejap. Baca dulu. Macam mana ini Puan Ramna, maksudnya macam ni. Puan baca sepengetahuan Puan dulu. Nanti baru saya terangkan. Sebab kan saya yakin puan-puan semua dah pernah khatam Al-Quran. So, bila jumpa macam ni, macam mana baca sebelum kalau sebelum tahu ni? Macam mana baca dia? Puan Ainal, silakan. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Okey, Puan Dayang. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Puan Ros. Puan Ros, mana kamera Puan? Puan Ros, silakan baca. Puan Ros. Ya. Silakan baca. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Okey. Kalau kita tengok daripada perkataan ini, memang yang betul bi'sal ismu. Kenapa bi'sal ismu? Karena ini adalah lam alif, selalunya lam alif, lam mati, bi'sal, lepas tu alif hidup kan? Jadi bacanya bi'sal ismu. Tetapi dekat sini ada hukum yang namanya, apa tadi namanya? Nakal. Naql itu adalah memindahkan. Naql ini memindahkan. Jadi apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan, baris bawah yang berada di alif itu dipindahkan kepada lam. Memindahkan hamzah yang pada memindahkan baris kasrah kepada huruf lam daripada alif. Kalau di alif kan kita bacanya bi'sal ismu. Betul? Karena yang hidup alif. Tetapi setelah kita pindahkan, bacanya menjadi bi'salismu. Bi'salismu. Okay, saya ulang sekali lagi. Bukan bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Bi'sa, seharusnya kan sini mati bi'sal. Kalau umumnya bi'sal ismu. Tetapi sa tetap hidup,
bi'salismu. Okey. Kalau yang susah nak ingat, boleh tulis dekat Al-Quran tu. Supaya kalau jumpa kat situ nanti tak salah. Karena dia hanya ada satu. Tulis note kat tepi Quran tu. Bi'salismu. Okey, saya ulang sekali lagi. Memindahkan. Yang dimaksud memindahkan ialah memindahkan baris kasrah ataupun baris bawah daripada huruf alif pindahkan kepada huruf lam. Jadinya bi'salismu. Lam hidup. Seharusnya lam mati bi'sal ismu, tapi lam hidup, alif yang mati. Bi'salismu. Faham tak ni? Ulang balik Ustaz. Bi'sa. Lis. Sal tadi bukan salah, bi'sa. Sa saja. Saja. Bi'salismu. 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 Alif mati, lam hidup. Bi'salismu. Bi'salismu. Ustaz, yang satu tu alif. Alif. Yang satu lagi lam alif. Yang mati tu alif yang awal tu ya. Ustaz tuliskan boleh tak kat whiteboard? Nak pergi nampak. Yang mana hidup mana mati. Okey. Lupa kalau ada whiteboard Okey. Dia macam ni, saya tulis ya. Biar jelas. Macam tadi aja dia. Bisa. Bisa. Okey. Tengok sini. Ada perkataan bi'salismu. Okey, ini hamzah wasal ada kepala Seharusnya bila perkataan seperti ini bi'sa is baris ini, baris apa namanya ni? Baris bawah ni kan digunakan untuk alif. Dan ini selalunya lam mati. Lam bukan alif tu bukan alif pertama tapi alif kedua yang ni. Jadi kalau kita baca ikutkan bi'sal ismu. Kalau biar nampak saya tukar dengan tanda mati. Jadi bi'sal ismu. Karena sini lam alif. Bi'sal ismu. Ini bentuk asal. Tetapi dipindahkan. Jadi bi'sal, lam ini dihidupkan. Lam dihidupkan dengan cara meletakkan baris ini pada lam. Dan sini tidak ada mati lagi. Alif ini pun tidak mati. Maksudnya mati dah tidak ada baris. Jadinya bi'salismu. Memindahkan baris kasrah dari atas alif kepada atas lam. Get it? Ustaz, yang ini hanya satu juga. Hanya satu. Satu ni. Puan Ramnah boleh faham? Boleh. Dia dalam Al-Quran hanya satu ini saja. Letak tanda, letak note, take note kat situ. Supaya nanti kalau bertemu tidak membaca bi'sal ismu tapi terus bi'salismu. Okey. Dia hanya ada satu sahaja. Okey, try baca daripada Puan Ramnah. Saya bacakan dulu. Bi'salismu. Kejap.
Sekejap. Mana ayat Quran tadi? Sekejap. Okey, kita baca sampai badal iman ya. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Okey, Puan Ramna? Bi'sal ismul fusuqu ba'dil iman. Ba'dal iman. Okey, sekali lagi. Bi'sal ismu. Kejap. Bi'sa, tak ada sal. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu mul fusuqu ba'dal iman. Iman. Sekali lagi. Bi'salismul. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Alhamdulillah. Wan Dayang. Dayang. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. One more. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Alhamdulillah. Wan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Alhamdulillah. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Namanya ialah apa tadi namanya? Naql. Memindahkan baris atas daripada alif pindah kepada lam. Jadi bukan bi'sal ismu. Bisa ismu. Tetapi menjadi bi'salismu. Dan ini dalam Al-Quran hanya ada satu saja. Dia disebut dengan bacaan ghaib. Bacaan yang pelik. Okay, next. Saktah. Saktah berhenti sejenak. Ingat, untuk saktah ini bukan hanya satu ya, ada beberapa. Banyak. Banyak. Kalau tadi satu, saktah ni ada beberapa. Saktah kita ambil dari surah Al-Mutaffifin ayat 14. Tengok surah Al-Mutaffifin. Wailul likulli Mutaffifin ni macam mana? Wailul lah tu macam ayat pertama dia 587 Ustaz. Mutaffifin ni orang yang orang yang mencuri timbangan kan? Ya. 587. 587. Wailul lil mutaffifin. Ayat yang 14. Bal. Okey, dekat sini. Ayat yang ke-14 ada kalla, ada sad dengan lam, waqaf sili. Ini menandakan boleh berhenti tapi terus lebih utama. Lepas tu ada sin. Sin ini bermaksud kata saktah. Apa maksud sin? Berhenti sejenak. Saktah, berhenti sejenak. Rona ala. Jadi ketika kita ini bal, kita kena berhenti. Tapi ingat, berhenti tanpa ambil nafas. Berhenti tanpa bernafas.
Contohkan baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalla bal rana, jangan ambil kalla bal rana, ambil nafas tak boleh, berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana, itu disebut dengan Kalla bal rana. Boleh? Sin sakta berhenti tanpa bernafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okay, faham? Hello? Ya, faham. InsyaAllah. Jadi saktah ini berhenti tanpa ambil nafas. Saya ulang sekali lagi bacanya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, dalam nah baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berhenti dia agak lama sikit. Paling tak ada yang mengatakan 2 harakat, ada yang mengatakan 1 harakat. Jadi kena kalla bal rana. Bal ro. Kejap lama sikit. Bal rona. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ustaz, apa perlunya kita berhenti sejenak di sini? Karena perlunya tak perlu, tapi dia kerana dah ada nama tanda saktah, memang kena berhenti. Tanda sin tu. Tanda sin kerana ada sin. Kalau kebenaran ayatnya yang salah tu tidak sekali-kali. Lepas tu dia sambung bahkan agaknya masa tu kena menegaskan agaknya. Betul. Kalau dalam bahasa Melayu dia kena tegaskan. Kalla bal rona. Macam mana maksud dia? Kalla bal rona, tidak sekali-kali. Bahkan. Tapi kalau kita susah, kita boleh berhenti dekat kalla. Kalla bal rona ala. Bal, kalla tu short dengan lam boleh berhenti. Okey, Puan Ainal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi. Bal agak lama sikit Puan Ainal. Kalla bal rona. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alhamdulillah. Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alhamdulillah. Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. One more. Kalla
Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, dia dekat sini ada tanda saktah. Tapi kadang-kadang ada saktah tapi ada juga waqaf qili. Kita try tengok dekat surah Yasin. Ada surah Yasin. Surah Yasin. Surah Yasin. Surah ke berapa Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana? 440. 440. Dia ada saktah. 51. Dia ada saktah tetapi ada ini juga. Ya, berapa saya lupa kejap. Ayat 52 kot. 52. Ada saktah dengan kili. Sebab macam mimar qadina. Ni tengok kat sini ada dua tanda waqaf. Dia bila ada dua macam ni kita boleh pilih salah satu. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Betul-betul berhenti. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Kalau betul-betul berhenti berarti kita ambil nafas. Min marqadina. Hadza. Tetapi kalau kita nak gunakan yang sakta, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma min marqadina hadza ma. Berhenti tapi tak ambil nafas, tapi susah. Baik kita gunakan yang kili. Mim marqadina. Kecuali kita baca cepat. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tapi kalau kita baca perlahan, baik mim marqadina hadza ma, seperti itu. Itu disebut dengan sakta. Kalau puan-puan agak-agak pilih yang sakta ke atau yang kili? Kili. Nafas. Tak cukup. Tak cukup nafas, jadi ambil yang senang, yang dibolehkan. Jadi ambil waqaf kili. Okey, seterusnya ialah imalah. Memiringkan. Imarah ni kalau tak salah tentang Nabi Sulaiman. Jadi surah Hud. Surat Hud. Mana surat Hud? Surat berapa Hud? 221. Terus ni baguslah. Kalau tanya je cepat dia. Puan Ros. Saya je lambat kalah dengan Puan Ros. Dia punya indeks tu kat depan Ustaz, senang cara gitu. 221. Alhamdulillah. 221 surah Hud. Ayat 41. 226. 226. Ni nampak ayat yang 41. Wa qala rakabu fiha. Try baca. Wa qala rakabu fiha.
Yang mana satu ya? Betul. Wa qala irkabu fiha bismillahi. Majreha. Majreha. Asal dia majroha, tapi bila ada tanda diamond ni menandakan dia di antara baris atas dan bawah. Dan memiringkan. Apa yang dimiringkan? Mulut. Bacaan. Bacaan dan bibir. Bukan mulut. Mulut Oh, miring. Bibir. Majre. Bibir agak miring sikit. Majre. Bukan majre, tapi majreha. Bismillahi majre. Re. Majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Dan ini Nabi Sulaiman tak salah yang mengatakan Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Okey. Bibir kita yang nak kena miringkan lah sikit. Miring sikit. Majre. Miring tu macam mana panjangkan? Macam tu majre. Re. Kan selalu majre. Sikit lah. Tarik sikit. Jangan sampai majre. Macam tu. Majreha. Okey. Saya baca kemudian puan-puan baca Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya ulang. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ramna silakan. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha. Bibir ke samping sikit. Majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Okey, alhamdulillah. Wan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah, bagus. Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bi panjang 2. Inna rabbi laghafurur rahimah. Kenapa? Rahim. Astagfirullahaladzim. Inna rabbi laghafurur rahim. Okey, Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah. Itu tadi bacaan apa namanya? Imalah. Okey, seterusnya satu lagi bacaan Ishmam. Ishmam, memuncungkan.
Kalau yang buku lama mencucu kan? Memunculkan. Tukar dengan perkataan memuncungkan. Kerana mencucu tu bahasa Indonesia. Memuncungkan. Surah Yusuf. Nabi Yusuf. Surah apa? Surah Yusuf. Dua, tiga, lima. 235. Ayat 11. Dua, tiga, enam. 236. Depan dia nak buang kahak kejap. La ta'manuna. La ta'manuna. La ta'manuna. La ta'manuna. 236 mana. Ayat yang ke? Ayat 11. Ni. Kat sini dikatakan memuncungkan. Qalu ya abana malakala. Macam mana bacanya? La apa? Manuna. Dia mencucu atau depan. Dia macam ni. Qalu la ta'manna. La ta'manna. Man kan dengung. La ta'manna. Ketika kita sebut man, bibir ke depan. La ta'manna. Sampai ada sebahagian yang meriwayatkan sampai kepada manu, tapi tak sampai bunyi nu manna. La ta'manna. Jadi ketika man, bibir ke depan. La ta'manna. Boleh? Saya baca. Dengung juga. Dengung depankan bibir dengung juga. La qalu ya abana malaka la ta'manna. La ta'manna. La ta'manna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa innahu lahu lanasihun. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi perkataan la ta'manna yang harus muncul ke depan ini hanya ada satu dalam Al-Quran yang bertandakan diamond. Mana diamond ada dua lah Ustaz lah tanda dia. Tadi satu atas kecil, satu bawah. Kalau atas jadi Ismam, kalau bawah jadi Imala. Gitu. Ya betul.
baca daripada Puan Dayang dulu kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya salah. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Berhenti dekat ala Yusuf. Senang. Tak sampai nafas. Okay, sekali lagi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ustaz? Wa inna terus wa inna. Sambung lagi. Wa inna lahu. Habiskan sikit. Wa inna lahu lanasihun. Okey, Puan Ros. Qalu ya abana malaka lamna ala Dua harakat. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Alhamdulillah. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'man ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okay, Puan Ramna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. La ta'manna ala Yusuf. Sekejap. Ketika man, bibir ke depan. La ta'manna. La ta'manna ala Yusuf. Yusuf. Berhenti. Ala Yusuf. Mencucu tu maksud dia bibir ke depan. Kali kan dia tukar memoncongkan. Oh, bukan mencucu. Mencucu tu bahasa Indonesia. Tu yang baru dia tukar memoncongkan. Okay. Okay, sekali lagi. Qalu, Puan Ramna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Yusuf. Wa inna, habiskan. Wa inna lahu lanasihun. Jadi la ta'manna manna la ta'manna. Ada yang sampai la ta'mannu. Macam nu tapi tak sampai. La ta'manna. Okey, try Puan Ros. La ta'manna. La ta'manna. Puan Dayang. La ta'manna. Puan Ainal. La ta'manna. Puan Ramna. La ta'manna. Jadi ingat dia kena memoncongkan bibir. Dan itulah yang disebut dengan bacaan gharib. Okay, ada yang kurang jelas tentang bacaan gharib? Ustaz nak confirm sekali, maknanya yang banyak kata lah, no? Yang lain diamond tu macam bibir. Kejap. Sorang-sorang. Macam mana Puan Ainal? Puan Ros. Okey, saya faham.
Okey, kalau sakta ni banyaklah tempat dalam sepanjang dalam Al-Quran tu kan. Sakta Tetapi banyak. bagi tatkil, naqal, imalah dengan ismam satu-satu saja. Betul. Jadi yang ada tashhil, naqal, ismam, imalah dalam Al-Quran hanya ada satu perkataan saja, perkataan ni. Sedangkan sakta ada beberapa. Okey, Puan Ainal? Tak, yang sekarang saya faham yang diamond tu dia simbol untuk bibir. Bentuk bibir bila Betul. menyebut dia kena baru faham saya pasal ada diamond. Kalau diamond kat bawah kecil berarti dia bibir ke tepi, memiringkan, tapi kalau diamond besar ke atas dia kena memunculkan. La ta'manna. Okey, kita ada masa lagi kerana surah yang belum kita baca ada satu lagi, surah Al-Nas. Last kita surah Al-Falaq kan? Ya. Kita sambung surah An-Nas. Lepas tu baru kita ambil dari juzuk 30. Surah An-Nas. Okey, surah An-Nas adalah surah yang keberapa? Surah terakhir 114. Surah terakhir iaitu 114. An-Nas adalah surah yang diturunkan di Makkiyah. Dia ada berapa ayat? 6 ayat. Ada 6 ayat. Dia ni selalu 3 kul kan? Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Dan ini ada sejarahnya bahawasanya Nabi pernah kena santau ataupun sihir. Kemudian malaikat datang dengan membagi tahu Nabi bila ingin kena sihir maka bacalah qul a'udzu birabbin nas. Jadi setiap sekali baca maka terlepaslah sihir. Sihir itu berada di bukhul. Bukhul ini istilahnya kain yang diikat. Kain yang diikat, jadi setiap baca kulhu satu kul, bukhul itu akan lepas. Ikatan tadi akan lepas. Jadi kalau kita perbanyaklah membaca 3 kul, terutama kul a'udzu birabbin nas, supaya kita semua terhindar daripada sihir. Karena di situ ada dari kejahatan pembisik dan penghasut yang timbul dan tenggelam yang melemparkan bisikan hasutan di dalam hati manusia, iaitu pembisik daripada kalangan jin dan manusia. Sebab yang jahat ini bukan kadang-kadang bukan hanya jin tetapi manusia juga yang jahat banyak kan. Contoh pada bulan puasa macam ni, katanya jin syaitan diikat. Tapi ada tak manusia yang jahat lagi yang tak puasa? Ada. Macam mana tu? Itu syaitan tak diikat atau macam mana? Digoda syaitan ke atau macam mana? Digoda diri sendiri. Itu bukan digoda tapi manusia yang menyerupai syaitan. Jadi kadang-kadang syaitan pun dah pening dia. Kerjaan syaitan diambil oleh manusia. Tak payah digoda dia dah ni. Padahal kalau bulan puasa kan syaitan semua dirantai. Tetapi sekarang manusia yang menjadi syaitan. Okey, kita baca 3 kul ni, iaitu kul a'udzu birabbin nas. Saya dulu baca. Mula dari Puan Ainal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس. Habis Ustaz? Satu aja dulu. Nanti yang last baru kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, alhamdulillah. Qul qaf dia berasal daripada pangkal lisan. Jadi bukan kul tapi
Qul. Qul. Qul a'u, a pastikan mulut terbuka kerana dia hamzah. A. Ain masuk ke halqum. Qul a'udzu bi zu za makhrajnya berada di antara dua gigi depan. Qul a'udzu bi rabbin nas. A'u mad apa Mat Asli. Zubi rabbin nas. An-nas alif lam Samsiyah. samsiyah. Nas nun sabdu. Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Nas mat Mat arid disukun. mat arid lisukun. Ayat kedua Puan Ramnah. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Alhamdulillah. Malikin nas ini tulisan sama dengan Maliki Yaumiddin. Cuma yang membezakan Maliki Yaumiddin mem panjang, Malikin nas mem pendek. Jadi jangan samakan kadang-kadang ada orang salah bacanya sama-sama Maliki, ma pun dipanjangkan. Kat sini tidak ada mad. An-nas alif lam Syamsiah. Syamsiah. Wajibul Gunnah. Wajibul gunnah makhrajnya daripada mana? Al-Khaisum. Al-Khaishum. Rongga hidung. Nas mat Mat arid disukun. Okay, next. Puan Dayang. Ilahin nas. Ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas. Sekali lagi. Ilahin nas. Alhamdulillah. Dia pendek-pendek ya. Ila lam mat apa? Mad asli. Ilahin nas. An-nas sama alif lam samsiah dengan wajibul Wajibul gunnah. gunnah mat arid disukun. Puan Ros. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Min syarri. Min nun mati bertemu dengan syin. Ifa hakiki. Ifa hakiki. Apa maksud ifa hakiki? Menyembunyikan dengan Menyembunyikan bersama dengung. Menyembunyikan bersama dengung. Betul. Min syarri. Shin. Makhraj shin dekat mana? Bawah. lisan. Al-lisan. Dia tak ada bawah. Al-lisan. Lisan naik ke Langit. ke langit-langit. Shin. Shin. Jadi berangin. Min. Ingat dia bukan semua shin tapi satu shin, dua sin. Min syarril al-waswas alif lam Alif lam qamariyah. qamariyah. Jadi yang kedua ini baru ujung lidah berada di bawah gigi depan. Jadi nampak gigi. Min syarril waswasil khannas. Waswa Mat Mad asli. asli. al-khannas alif lam Maria. khannas. Kha kena ada getah. Khannas. Wajibul gunnah. Dengan mad. Mat arid disukun. Okey, next. Kembali kepada Puan Ainal. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi
sudurin nas. Lagi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Alhamdulillah. Allazi isim mausul zi mad apa? Mad asli. Mad asli. Yuwaswisu fi Mad asli. sudu Mad asli. rinnas annas Alif lam qamar, alif lam Alif samsiyah. lam alif samsiyah. lam samsiah Wajibul gunnah. nas wajibul Gunnah. gunnah Ma'alif ma sukun. alif lisukun minal jinnati wan nas Puan Ramnah minal jinnati wan nas Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. okey minal jinnati al jinnah alif lam Alif lam samsiyah. Qamariyah. Maria jinnah jin Wajibul gunnah. wajibul Ibu gunnah wan nas alif lam Alif lam samsiyah. nas Ma'alif Alif sukun. Wajibul gunnah. Sukun. okey sekarang dari Puan Dayang baca satu surah. Puan-puan semua hafalkan surah ni? Panjang pendek tu kadang-kadang. Okey baca je lah tak payah hafalan baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah bagus mantap. Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,